Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersambung lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Okey, insya-Allah hari ini kita akan masuk tajuk baru. Kita akan masuk tajuk baru untuk Bahasa Melayu tahun 3 iaitu tajuk bandingan semacam. Bandingan semacam. Jadi, hari ini insya-Allah hari ini hari Rabu. Okey, murid-murid semua kena ingat hari dah. Hari ini hari Rabu 14 hari bulan 7 2021. Okey, sebelum kita mulakan kelas, Mukadimah akan bagi tahu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bukan yang pertama lah, satu sahaja objektif kita hari ini iaitu murid dapat bercerita menggunakan bandingan semacam. Okey, nak tahu apa yang dimaksudkan dengan bandingan semacam? Murid-murid kena dengar penjelasan ataupun video ni sampai habis. Okey, sebelum tu kita baca doa dulu seperti biasa. Murid-murid kena tadah tangan baca doa bersama dengan Mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Harap semua murid bukan dengar sajalah dah. Doa yang Mukadimah baca tadi, Mukadimah harap semua baca bersama dengan Mukadimah. Okey. Jadi Mukadimah cakap tadi, objektif kita pada hari ini ialah murid-murid nak bercerita menggunakan bandingan semacam. Mesti semua tertanya-tanya apakah bandingan semacam deh. Okey, jadi hari ini tajuk cerita kita hari ini ialah berkenaan dengan jaga kebersihan. Dalam cerita kita hari ini berkenaan dengan penjagaan kebersihan. Dalam tu ada penggunaan bandingan semacam. Okey, sebelum Mukadimah masuk kepada tajuk kita, Mukadimah nak cerita sikitlah berkenaan dengan kebersihan. Okey, kenapa pentingnya kita jaga kebersihan? Pentinglah supaya tubuh badan kita ni akan jadi sihat. Okey, seperti yang kita lalui sekarang, kita menghadapi pandemik COVID-19. Bila ada COVID ni, maknanya tu adalah salah satu yang menunjukkan kita ni pentinglah kena jaga kebersihan. Cuba awak perhatikan SOP yang ditetapkan untuk kita mengelakkan virus COVID ni dekat dengan kita, terkena dengan kita. Kita mesti selalu basuh tangan. Bila duduk kat rumah pun, murid-murid semua kena selalu basuh tangan menggunakan sabun. Lepas tu kena bersihkan tubuh badan, sentiasa mandi, duduk dalam keadaan bersih, persekitaran kawasan rumah pun bersih. Sebab COVID ni kita tak tahu dia ada dekat mana. Jadi di setiap tempat yang kita guna tu, permukaan yang kita guna tu, kawasan rumah kita tu mestilah dalam keadaan bersih. Okey, jadi kat sini nak cakapnya betapa pentingnya kita menjaga kebersihan. Okey. Jadi ni kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan bandingan semacam. Okey, Mukadimah baca sikit . Bandingan semacam ni bermaksud bahasa kiasan yang menunjukkan perbandingan menggunakan perkataan macam, seperti, bagai, bak, umpama dan laksana. Okey, kita tengok contoh supaya awak mudah faham. Okey, contoh yang pertama. Adil macam hakim. Angkuh seperti merak. Okey, cuba awak tengok. Adil macam hakim. Dia menggunakan perkataan macam.
Dia bandingkan antara Adil ni dengan Hakim. Kenapa Adil tu dibandingkan dengan Hakim? Sebab Hakim ni mestilah orang yang bersifat adil. Jadi contoh dia bagi ayat ayah seorang yang sangat adil seperti Hakim. Seperti Hakim. Maknanya Hakim ni seperti yang kita tahu seorang Hakim ni adalah seorang yang adil. Okey, jadi bandingan semacam dia adil macam Hakim, ataupun boleh juga dalam ayat awak nak guna seperti Hakim. Tak kisah nak guna mana pun, asalkan awak boleh guna perkataan-perkataan yang dia beri ni, macam, seperti, bagai dan sebagainya dah. Okey, contoh yang kedua, angkuh seperti merak. Okey, burung merak. Okey, kenapa angkuh ni kita bandingkan seperti merak? Sebab merak, okey, awak pernah tengok dah burung merak? Burung merak, okey. Burung merak bila dia mendampingi pasangan dia, dia akan kembangkan ekor dia tu. Dia akan kembangkan ekor dia besar-besar. Dia akan mendampingi pasangan dia. Jadi sebab apa dia buat gitu? Sebab dia nak tunjuk yang dia ni gah, dia ni angkuh. Sebab itulah angkuh, orang yang bersifat angkuh ni dia seperti merak. Sebab apa? Merak ni bila dia nak mendampingi pasangan dia, dia kembangkan ekor dia supaya menampakkan dia ni gah ataupun cantik lah. Gitu. Okey, kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Mana tak gerak slide Maklimah. Okey. Contoh yang seterusnya dia cakap tadi adil macam Hakim, angkuh seperti merak, cantik laksana bidadari. Okey, cantik laksana bidadari. Bidadari, kalau seperti mana yang awak tahu, bidadari ni, bila kita sebut bidadari, bermakna bidadari ni memang cantik, comel. Dan bila kita tengok ni, kita rasa terpegun. Wah, cantiknya. Jadi, kita umpamakan orang yang cantik ni seperti bidadari. Contoh kita buat ayat, emak saya cantik laksana bidadari. Gitulah. Contohnya, maknanya yang kita bandingkan orang yang cantik ni seperti bidadari. Sebab kalau kita tahu, bila kita umpamakan dengan bidadari ni, bermakna orang tu memang cantik, memang comel. Gitulah. Seterusnya, tinggi macam galah. Okey, ni mesti semua murid tahu. Bila Mukadimah sebut galah ni dia panjang, dia tinggi. Galah ni tinggi. Bila kita sebut galah, dia mesti kita dah terfikir dah galah ni dia tinggi. Jadi, orang yang tinggi ni ataupun boleh awak nak umpamakan contoh orang yang tinggi ni, dia umpama galah. Okey, awak buat ayat contoh. Abang saya tinggi macam galah. Boleh juga. Sebab galah ni, perumpamaan dianya, bandingan dia ni adalah untuk orang yang tinggi. Okey. Seterusnya, putih seperti kapas. Kapas, dia guna perkataan kapas. Kenapa? Sebab kita tahu kapas ni, dia bersifat, dianya warna putih deh. Kita tengok kapas ni warna putih. Jadi, kita nak ayat contoh. Wajah seorang, muka kawan saya putih seperti kapas. Kulit kawan saya putih seperti kapas. Kapas ni maknanya memberi makna putih lah. Okey. Mukadimah harap semua faham lah. Ni rasanya tak susah sangat. Maknanya awak boleh fikir. Contoh bila Mukadimah sebut Hakim, awak boleh fikir, Hakim ni maknanya dia seorang yang adil. Bila Mukadimah kata orang tu angkuh seperti merak, awak tahu angkuh ni merak ni dia angkuh. Sebab apa merak dia angkuh? Sebab bila dia nak buat sesuatu, dia akan kembangkan ekor dia. Okey, bidadari umpama bagi orang yang cantik. Okey, sebenarnya bandingan semacam ni banyak lagi. Awak boleh cari ni. Mukadimah bagi tahu sebahagian sahaja. Okey, kita tengok pula yang seterusnya, slide yang seterusnya, kita nak bercerita.
Hari ini kita nak bercerita. Okey. Jadi sebelum kita bercerita, murid-murid kena buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 30. Okey, sama-sama kita fahami petikan cerita. Okey. Cerita kita pada hari ini ialah berkenaan dengan kebersihan. Okey. Bahagian yang pertama. Okey. Seni bahasa, jagalah kebersihan. Okey, Mukadimah baca. Saiful baru sahaja pulang daripada latihan bola sepak di sekolah. Muka Saiful masam seperti cuka. Muka dia masam seperti cuka kerana kepenatan. Okey, oleh sebab kepenatan, Saiful terus tertidur. Dia terlupa akan pesan ibunya supaya mandi serta menukar cadar dan sarung bantal baharu terlebih dahulu. Okey, masam seperti cuka. Okey. Seterusnya, kita tengok pula slide yang seterusnya. Wahai rakyat sekalian, beta hendak meluaskan jajahan agar luas bak lautan. Kita telah berjaya menjajah kawasan selimut Saiful yang lembut sebagai sutera. Kini, kita akan menjajah pula bahagian sarung bantal Saiful yang putih seperti kapas. Titah Raja Hama. Cadangan Raja Hama yang bijak laksana pendeta mendapat sokongan rakyatnya. Rakyat kerajaan Hama walaupun kecil macam kuman, tetapi sebenarnya kuat macam badang. Rakyat kerajaan Hama mula menyerang secara senyap dengan menggigit kaki Saiful. Saiful berasa pedih bak sembilu. Saiful berusaha melarikan diri. Okey, dalam ni banyak sangat. Ni dia bercerita sebab Saiful tadi dia balik dengan kepenatan, dia tak mandi, jadi dia bermimpi. Dia bermimpi perbualan antara kerajaan Hama. Hama ni adalah binatang kecil, binatang perosak yang seni, ya halus je. Dia duduk dekat, biasanya kalau dekat katil awak, dekat bantal awak tak basuh lama, biasanya hama ni akan ada dalam tempat kita tidur tu. Jadi dia akan menyebabkan badan-badan kita ni gatal. Okey, ni adalah contoh bandingan semacam yang ada dalam petikan. Luas bak lautan, lembut bagai sutera, putih seperti kapas dan sebagainya lah. Okey, bahagian 3, yang bawah tu pula. Saiful. Tiba-tiba, Saiful mendengar namanya dipanggil. Saiful terjaga daripada tidur. Dia bermimpi rupanya. Saiful bingkas bangun dan menyalin cadar serta sarung bantalnya. Ibunya tersenyum melihat telatah Saiful. Wajah ibu kelihatan manis umpama madu. Okey, bila Saiful ni dia tersedar yang dia bermimpi, dia terus tukar cadar. Sebab dia takut hama tadi kena dekat tubuh badan dia. Okey, yang sininya manis umpama madu. Okey. Mukadimah harap murid-murid semua fahamlah perumpamaan ataupun bandingan semacam dengan apa yang kita nak maksudkan. Contoh dia sini kat dia nak ayat ibu dia ni seorang yang manis, muka dia manis. Jadi dia umpamakan manis ni seperti madu. Yang lain pun samalah. Kita nak cakap dia ni angkuh. Maknanya dia angkuh seperti merak. Okey. Seterusnya, untuk latihan hari ini, Mukadimah nak murid-murid semua buka buku aktiviti muka surat 35. Buku aktiviti muka surat 35. Arahan dia lengkapkan cerita di bawah dengan bandingan semacam yang betul. Okey, contoh sini deh. Pantas macam, awak tengok. Pantas macam gapo? Yang sesuai sini. Awak boleh isi dekat tempat kosong. Okey. Jadi, untuk hari ini itu sahaja kelas daripada Mukadimah. Mukadimah harap murid-murid semua dapat lengkapkan latihan yang Mukadimah beri ni dan boleh hantar melalui Telegram Mukadimah. Okey, jadi hari ini setakat itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang.
Okey, minggu depan kita cuti hari raya kan? Okey, jadi selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua murid tahun 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.